Ingin masih lagi bercakap berkenaan dalam bidang pendidikan. Untuk pengetahuan anda semua, esok akan berlangsung Anugerah Akademik Negara AAN yang ke 14. Jadi kita ingin bercakap dengan lebih lanjut berkenaan AAN ini, bagaimana sebenarnya ia boleh memberikan sumbangan terhadap bidang pendidikan negara kita. Selamat pagi diucapkan kepada Profesor Mara Dr. Wan Zuhainis binti Saad selaku pengarah bahagian kecemerlangan akademik Jabatan Pendidikan Tinggi bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan AAN. Apa khabar? Selamat pagi Dr. Wan. Baik, alhamdulillah. Okey. AAN ini dilaksanakan untuk memberikan sanjungan dan juga pengiktirafan terhadap mereka yang berada dalam bidang pengajaran, penemuan ilmu, penerbitan ilmu dan kreatif dan sebagainya. Jadi untuk tahun ini, apakah antara tema-tema yang diangkat untuk pelaksanaan AAN ini dan bagaimana ia boleh menyumbang terhadap industri ataupun sektor pendidikan negara kita? Okay. Anugerah Akademik Negara merupakan seperti yang disebutkan tadi pengiktirafan tertinggi kerajaan kepada para ahli akademik dan komuniti pendidik di IPT, institusi pendidikan tinggi yang menyumbang dan memartabatkan bidang ilmu. Bukan sahaja dalam aspek pengajaran serta penyelidikan, tetapi berdasarkan sumbangan mereka kepada dalam bidang pengajaran, penemuan ilmu, penerbitan dan makalah, penerbitan ilmiah dan kreatif, sumbangan kepada pembangunan teknologi dan pengembangan ilmu. Jadi kecemerlangan dan kesarjanaan mereka ini diiktiraf di peringkat Anugerah Akademik Negara ini bagi memberi satu satu pengiktirafan dan juga menjadikan mereka sebagai ikon untuk di atas sumbangan mereka kepada perkembangan pendidikan dan juga pembangunan negara. Okey, dan kali ini apakah antara kategori-kategori yang dipertandingkan dan bagaimana sebenarnya penentuan calon-calon ini untuk memenangi kategori tersebut? Okey. Kita ada 7 kategori. Anugerah Tokoh Akademik Negara. Kita ada Anugerah Ahli Akademik Harapan. Anugerah Pengajaran, Anugerah Penerbitan Buku, Anugerah Makalah, penulisan makalah dan anugerah penerbitan makalah jurnal, Anugerah Inovasi dan Perkomersialan Produk, serta Anugerah Seni dan Kreativiti. So 7 kategori semuanya, dan kesemuanya telah dipertandingkan pada dibuka permohonan tersebut pada tahun lepas, dan proses pemulihannya telah berlangsung melalui jawatan kuasa pemilih Anugerah Akademik Negara. Dan pencalonan ini sebenarnya pencalonan untuk anugerah ini dibuat oleh universiti masing-masing, IPT masing-masing melalui Naib Chancellor. Jadi semua peringkat penelitian dan penilaian dibuat secara teliti dan rapi dan dibawa kepada jawatan kuasa induk yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian untuk diakukan. Umum sedia mengetahui bahawa kita ingin memberi pengiktirafan dan juga sanjungan kepada mereka yang menerima anugerah-anugerah ini. Tapi di sebalik itu, apa sebenarnya signifikan setiap kategori ini dipertandingkan dan bagaimana ia boleh menyumbang terhadap sistem pendidikan kita? Contohnya seni dan kreatif. Bagaimana ia boleh membantu pelajar-pelajar yang berada di dalam bidang tersebut menerusi penganugerahan seperti ini? Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi 2015-2025, kecemerlangan bakat yang berfokuskan kepada pendidik ataupun para akademik, komuniti akademik di institusi pendidikan tinggi bagi melahirkan pendidik berinspirasi, penyelidik terbilang,
pemimpin bertransformasi supaya ianya melahirkan graduan yang ataupun modal insan yang berkualiti. Melalui anugerah akademik negara ini yang menjadi satu platform untuk memberi peluang kepada para ahli akademik untuk menonjolkan bakat mereka, kepakaran mereka, ilmu pengetahuan mereka, supaya ianya dapat dikongsikan kepada semua, dan melalui produk ataupun karya yang dihasilkan tadi dapat memberi satu inspirasi kepada ahli akademik untuk menyumbang kepada pembangunan negara, perkembangan pendidikan itu sendiri dalam bidang masing-masing. Jadi kesarjanaan mereka itu kita perkasakan melalui anugerah ini supaya ianya menjadi satu inspirasi. Apakah antara langkah yang diambil untuk memastikan semua penerima anugerah ini, ini edisi yang ke-14 sudah pernah dilaksanakan. Maksudnya sebelum ini sudah ada banyak pemenang setiap anugerah dipertandingkan. Kalau contoh sebelum ini 6 saja. Untuk yang ke-14 ni ada 7 kategori. Maksudnya ada sebelum ni memang ada 7. Jadi maksudnya setiap tahun tu akan ada pertambahan pemenang yang menerima anugerah ini. Jadi kita tak tahu manusia ni ada sifatnya tersendiri, perubahan dari satu bidang ke satu bidang yang lain. Jadi sekiranya pemenang anugerah, contohnya kalau kita ambil daripada anugerah seni dan kreativiti, contohnya lah ada banyak antara 7 anugerah dipertandingkan. Contoh mereka berubah daripada bidang lain dan sebagainya. Adakah pengiktirafan ini masih lagi relevan untuk mereka, atau apa perkara dilaksanakan untuk memastikan agar individu yang memasuki bidang pendidikan tinggi ini mengenali mereka dalam penganugerah tersebut dan bidang tersebut? Okey. Bagi ketujuh kategori yang dipertandingkan, contohnya anugerah pengajaran, anugerah tersebut hanyalah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Kerana ia bagi pengajaran ini mengambil masa, perlu mengambil masa untuk kenal pasti pendekatan, daya kreativiti dan inovasi pendidik tersebut. Bagi kategori lain, contohnya seperti makalah, penerbitan makalah jurnal, seni dan kreativiti, mereka boleh memohon kembali berdasarkan produk-produk ataupun hasil daripada kreativiti mereka tersebut. Jadi walaupun ianya kita katakan mendapat anugerah tersebut, tetapi especially terutama dalam seni kan, mereka sangat dinamik dan fleksibel, sangat fluid dan juga organik, dan kita ingin memberi peluang tersebut untuk mereka mencetuskan lagi daya inovasi dan kreatif masing-masing. Sebab dalam setahun macam-macam boleh terjadi kan. Tiba-tiba contohnya kalau dapat saksikan 2020 lebih memfokuskan ke arah digitalisasi. Siapa sangka kan. Jadi anugerah ini maksudnya fleksibilitinya ada untuk calon-calon yang ingin dipertandingkan kembali dalam bidang yang mereka ceburi pada tahun tersebut. Jadi kalau Dr. Wan boleh sekali lagi wawarkan, ini saya difahamkan dia akan diadakan pada 24 Mac ini yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri sendiri. Bagaimana orang ramai boleh turut sama memeriahkan anugerah ini? Anugerah Akademik Negara ke-14 akan berlangsung esok 24 Mac pada Khamis 8.30 malam, bertempat di hotel sama-sama di Sepang. Para ahli akademik dan seluruh negara dapat menyaksikannya melalui Facebook Live KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, dan jemputan di hotel sama-sama lah. Dan para pemenang akan diumumkan pada malam esok. Okey. Jadi jangan ketinggalan untuk sama-sama menyaksikan. Mungkin ada tokoh-tokoh yang anda minati yang akan memenangi anugerah yang bakal dipertandingkan bagi anugerah akademik negara AAN ini. Akan berlangsung esok 24 Mac jam 8.30 malam. Anda boleh saksikan di Facebook Live KPT. Facebook Live KPT sendiri. Jadi sama-sama saksikan, jangan ketinggalan untuk menyaksikan siapakah mereka yang bakal disanjung ataupun dianugerahkan di bawah anugerah akademik negara ini. Terima kasih kepada Profesor Mada Dr. Wan Zuhaini Smiti Saab hari ini untuk berkongsi berkenaan anugerah akademik negara AAN.